أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد tajuk yang ke-64 ialah fi baiti Abi Ayyuba Ansari. Fi di bait rumah Abi, mana dia Abu, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah Rasulullah masuk ke Madinah, maka Rasulullah tak tahu nak pergi ke mana, nak rumah siapa ni. Jadi sekarang ni ditakdirkan Rasulullah, unta Rasulullah tu sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ansari ni mana kaum Ansar. Yang duduk di Madinah tu kita panggil Ansar, kemudian yang datang daripada Mekah tu kita panggil Muhajirin. Wa kharaja, dan keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Madinah. Ilal Madinati, keluar ke Madinah. Wan nasu, dan manusia pada waktu itu yatalaqawnahu, menyambut, daripada talaqqa yatalaqqa. So manusia menyambut hu tu Nabi lah kan. Manusia menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, di jalan, fi tariqi, arsalan, berpuak-puak, sekelompok. Ini kita bagi atas ni kerana dalam keadaan kita panggil hal. Wa yatlubuna, talaba yatlubu, meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatlubuna minhu al-iqamata, maf'ulun bih, daripada fi'il yatlubu. Yatlubuna al-iqamah, meminta tinggal, duduk. So mereka meminta daripada Rasulullah agar Rasulullah tinggal di sisi mereka tu, ya, tinggal dengan mereka. So masing-masing berebutlah ni. Ya Rasulullah, marilah duduk rumah hamba. Ya Rasulullah, marilah duduk rumah hamba. So mereka masaka yamsiku, wayam sikuna, boleh juga. Wayam sukuna, boleh juga. Masaka yamsuku, masaka yamsiku. Mereka memegang masaka. Mereka memegang, pakai bi lah. So memegang bi tak perlu terjemah. Nak terjemah pun boleh, kita guna pada lah. So mereka memegang pada tali zimam. Az-zimami. Tali pacuan tu kita panggil zimam. Tali pacuan yang ada pada unta betina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta betina dalam bahasa Arab panggil naqah. Bizimamin naqati. So mereka pegang pada tali unta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa lalu yaqulu, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khallu, daripada khalla. So khalla yukhalli, fa'ala yufa'ilu, yukhalli.
Fi'il amal dia khalli. So khalli kalau seorang kan, kalau ramai khallu. Lepaskan. Asalnya khallu, bebaskan. Daripada khala kosong. Kamu kosongkan dia. Maknanya kamu bebaskan dia biar dia berjalan sendiri. So khallu, kamu bebaskan dia mengikut jalannya. Sabilaha. So sabil mana jalan? Kamu bebaskan dia berjalan dengan sendiri. Mengikut jalannya yang tersendiri. Ini jalan. Fa ni kan? Fa inna ni juga boleh bermakna apa? Kerana. Fa innaha, kerana unta itu memang diperintahkan. Ma'muratun. Daripada amara kan? Isim maf'ul dia ma'murun. Muannas ma'muratun. Diperintahkan. Maksudnya unta itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke rumah sekian-sekian. So Rasulullah kata kamu lepaskan dia, biarkan dia pergi kerana dia ni memang sudah ditakdirkan akan pergi ke mana-mana untuk kami tinggal di situ. Wa waqa'a, maka dan berlakulah. Waqa'a yaqa'u, berlaku. Dan berlakulah perkara yang demikian, zalika, perkara yang demikian itu berlaku berkali-kali. Miraran. Miraran, berkali-kali berlaku. Ini zaraf. Kalau sebut kali-kali-kali ni berapa kali, 3 kali, 5 kali dipanggil zaraf. Zaraf kena nasab. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mana ramailah yang nak pegang tu, orang tu pegang, ni pegang, nak pegang kan. So hatta sehinggalah iza ata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai. So ata ni boleh banyak mana, ata mana datang, ata boleh bermakna mendatangi, boleh makna sampai. So ikut kita lah nak terjemah sesuai. Sehingga Rasulullah mendatangi, boleh kan? Mendatangi dara, penempatan. So dar boleh bermakna rumah saja, sebiji rumah. Dar juga boleh bermakna penempatan, taman, kawasan, perumahan, dar. Macam darul akhirah kan? Bukan sebiji rumah, negeri akhirat. So sehinggalah Rasulullah mendatangi ataupun sampai ke penempatan Bani Malik. Bani Malik bin Malik bin Najjar. An-Najjari. Sini mudhaf ilaih asalnya Banu kan. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih mestilah sebab sini ada off. So kena waw tu tukar kepada ya. So yang lain tu semua idhafah. Yang ini maf'ulun bih kepada ata. Nasab. Yang ini pula jar. Kerana mudhafu ilaih dengan ya. Yang ini pula jar. Kerana jadi mudhafu ilaih kepada bani. Yang ini pula sifat kepada Malik kan. Pai bawah. Najjar ni pula mudhafu ilaih kepada ibn. Jar juga. So, sehinggalah apabila Rasulullah mendatangi ataupun sampai di penempatan Bani Malik bin Najjar, maka barakat. Barakat daripada barakah, duduk. Untuk khas unta. Unta bila dia landing kan, dia turunkan kaki dia apa semua tu, duduk tu. So dia tak panggil jalasa lah. Dia guna barakah. Maka unta itu pun duduk. Duduk di lah. Barakat ala, maknanya duduk di suatu tempat. Makanin. Sebab nakirah, nakirah boleh kita terjemah di suatu tempat ataupun di satu saja. In a place. In a place. Ataupun at a place. Di mana fihi, pada tempat itu, adanya babul masjid. Masjidi.
An-Nabawiyyi al-yawma. Yang merupakan lah kalau kita terjemah. Yang merupakan. Tempat yang merupakan pintu Masjid Nabawi hari ini. Kita tengok pintu Masjid Nabawi hari ini tu, itulah tempat yang unta landing tu. Hari ini ni hari-hari sejarah tu lah waktu tu. Penulis sejarah ni, bila dia tulis ni kan, waktu tu pintu Masjid Nabawi situ. Situlah. Hari ni tak tahulah dia expand sama mana kan. Wahua, tempat tu, yauma izin, pada hari itu. Kalau al-yauma, pada hari ini. Ia ni yauma izin, pada hari itu. Tempat tu, pada hari itu merupakan mirbat. Makna mirbat dalam kitab-kitab lughah disebut sebagai tempat seperti kandang binatang dan juga tempat untuk mengeringkan tamar. So dalam kitab-kitab sirah sebut mirbat di sini bukan kandang lah, tapi tempat untuk mengeringkan tamar. Li ghulamain. Li milik. Ghulamaini milik dua orang budak. So ghulam budak. Dua orang budak yang yatim. Yatimaini. Yatimun. Kalau dua orang, yatimani. Ini kes rafa' je kan? So kalau kes jar, ada li tu, alif ni tukar kepada ya. Jadilah yatimaini. So dua orang budak yang yatim, min dari kalangan Banu An-Najjari. Bani Najjar. Dan Bani Najjar itu merupakan ada hubungan dengan Nabi SAW daripada pihak mak dia. So wahum. Dan mereka yakni Bani Najjar ni ialah akhwaluhu. Akhwal, bapa-bapa saudara sebelah emak. Sebab kalau seorang bapa saudara kita panggil khalun. Yang sebelah mak lah. Kalau sebelah bapa kita panggil ammun kan. So plural of khalun ialah akhwal. Akhwalu. Wa nazala, dan turunlah. Nazala yanzilu, turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun daripada an. An bertemu dengan alif lam jadi ani. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naqati, daripada untanya. Daripada unta itu. Lalu fa ihtamala yahtamilu, membawa, memikul. Angkat barang tu panggil ihtamala. So fahtamala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub Al-Ansari pun mengangkat rahlahu. Rahlun, barang-barang. Barang-barang yang dimaksudkan di sini ialah barang-barang yang ada di atas unta tu kita panggil rahlun. Barang-barang musafir dan sebagainya. Luggage zaman moden kita panggil luggage pun rahlah. Bagasi-bagasi. So lalu Abu Ayyub memikul, mengambil, mengangkat barang-barang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abu Ayyub ni nama dia ialah Khalid bin Zaidin. Kabilah dia Bani Najjari. Tambah lagi, ada lagi tambah. Kabilah lagi yang besar lagi. Khazrajiyu. Lalu dia pun wada'a yada'u
meletakkan barang-barang itu, ini rah tadi, di baitihi, di rumahnya. Wa nazalah. Nazala yanzilu, maka turunlah. Tadi mana nazala turun kan? Yang ni makna nazala ala, tinggal. Sebagai tetamu. So, wa nazala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun tinggal dengannya lah. Sebagai tetamu. Tinggal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. So, tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari pun sibuklah melayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orangnya miskin. Serba masalah ni. Ni orang yang paling dikesayangi mari ni, macam mana ni? So, layanannya, so dia bersungguh-sungguhlah, bersusah payah melayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tetamu. Lalu balagha yubaliu, berlebih-lebih. Ataupun konteks ini kita kata bersusah payah. So, bersusah payahlah Abu Ayyub dalam diyafatihi, dalam melayan tetamu. So, melayan Rasulullah sebagai tetamu. Diyafah tu ada makna melayan sebagai tetamu. Dan juga wa ikramihi, dan juga menghormatinya sebagai tetamu. Wa ikramihi. Dia lebih kurang je lah, maknanya ikram pun guna, diyafah pun guna. Semuanya melayan tetamu, beri makan, tempat tinggal apa semua kita panggil ikram. So, kalau orang keluar tabligh kan, dia kata, oh kan, orang-orang di Bangladesh ni kuat ikram dia, kuat ikram. So, salah satu prinsip dalam tabligh kan, ikram muslimin, ikram. So, melayan muslim. So, dia buat macam ni lah. Macam muhajir lah. Mana orang dakwah ni mari satu tempat, dia orang tempat tu akan layan cukup-cukup orang yang mari dakwah. Wa nazala. So, di rumah tu Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub ada 2 tingkat. So, Rasulullah pilih duduk bahagian bawah rumah. Abu Ayyub duduk belah atas. Jadi, Abu Ayyub tak selesa duduk atas. Macam mana ni orang yang mulia duduk bawah, seolah-olah dia pijak. Dia duduk bahagian atas. So, dia suruh Rasulullah naik atas. Tapi Rasulullah tak mahu. Rasulullah kata, senang duduk bawah. Orang nak mari jumpa pun senang, aku pun senang duduk bawah. So, wa nazala, Rasulullah tinggal. Asalnya makna nazalan turun kan, sebab orang Arab kan dia suka berjalan, musafir. Kemudian masa dia nak berehat tu, dia pun turun daripada unta. Di situlah kalau dia nak tinggal lama pun, dia akan tinggal lama. Kalau dia nak tinggal sekejap, dia tinggal sekejap. Sebab tu dikatakan nazala tu kadang-kadang bermakna tinggal lah. So, wa nazala, Rasulullah pun tinggal di as-sufli. Bahagian bawah kita panggil sufli. Lawan dia ulwi. Bahagian atas. Rasulullah tinggal di bahagian bawah. Minal baiti. Rasulullah tinggal di bahagian bawah rumah itu. Wa kariha Abu Ayyub. So, Abu Ayyub tidak senang, tidak menyukainya. Kariha. Daripada kariha ni keluarnya perkataan karahah, makruh. Kalau dalam syarak, makruh. Sesuatu yang tidak diingini. Bawah sikit pada haram. Wa a'zama. Dia menganggap berat. Dia menganggap benda ni besar. Berat. Berat ni, kata macam ni. Kita orang biasa duduk belah atas, orang yang mulia duduk belah bawah. Wa a'zama an yakuna fil ulwi. Abu Ayyub merasakan berat bahawa dia berada di sebelah atas. Fi ulwi. So, dia minta Rasulullah naik atas. Lalu Rasulullah pun jawab. Faqala, ya Aba Ayyub. Ingat kalau ada abu-abu,
Kalau kita panggil ya ni dengan ya, Abu akan tukar jadi Abah. Ini kes apa kita panggil? Kes nasab. Ya Aba Ayyubah. Wahai Abu Ayyub. Inna sesungguhnya arfaqa. Sesungguhnya lebih mudah. Asalnya arfaku. Isim tafdil. Lebih mudah pakai bi kepada. Sesungguhnya lebih mudah kepada kami. Dan kepada bi kan. Arfaqa bi. Dan lebih mudah kepada orang yang. Orang yang. Man. Yaghsha. Ni bahasa pelik ni kan. Ghasya. Ghasya yaghsha. So makna dia atah. Datang. Sesungguhnya yang lebih mudah kepada kami dan lebih mudah kepada orang yang datang kepada kami ialah ainakuna. Ialah bahawa kami duduk berada. Bahawa kami berada di fi sufli, di bahagian bawah, tingkat bawah rumah. Fi suflil bait. Selesai. Dia ulang balik terjemahan dia. Dia kisah ni kena baca berkali-kali. Barulah masuk zuk bahasa Arab dia tu. Untuk dia rumah kan, baca semula. Fi baiti Abi Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Rasulullah pun keluar ke Madinah. Wan nasu yatalaqawnahu. Dan manusia menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tariqi, di jalan secara kelompok-kelompok. Di mana mereka meminta wa yatlubuna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah iqamah, tinggal bersama dengan mereka. Indahum. Apa yang mereka buat? Wayam sukuna wayam sikuna. So mereka pegang tali unta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun jawab, fayaqulu khallu sabilaha. Biarkan unta itu berjalan sendiri ikut jalannya. Fa innaha ma'muratun, kerana unta itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke mana. Dan perkara yang demikian itu berlaku wa waqa'a zalika berkali-kali. Berkali-kali orang duk pegang tali unta supaya tinggal di rumah mereka. Sehinggalah hatta idza ata, bila Rasulullah sampai di penempatan Bani Malik bin Najjar, maka unta itu pun duduk. Barakat, duduk di suatu tempat makanin yang mana sekarang ini tempat itu merupakan pintu Masjid Nabawi al-yauma. Hari ini. Hari itu pula, wa yauma izin, merupakan tempat mengeringkan tamar. Tempat mengeringkan tamar, tanah lah tu ya, yang merupakan milik li ghulamaini, milik dua orang anak yatim di kalangan Bani Najjar juga. Dan Bani Najjar sebenarnya bukan orang yang asing daripada Rasulullah. Wahum akhwaluhu. Mereka itu adalah saudara Rasulullah sebelah mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bapa-bapa saudara sebelah mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aminah. Apa yang berlaku lepas tu? Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naqah. So bila unta tu duduk, maka Rasulullah pun turun daripada untanya. Tiba-tiba Abu Ayyub pun mari kan. Fahtamala, dia pun mengangkat rahlahu, barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawada'ahu fi baitihi, dan lalu dia pun meletakkan di rumah dia. Dan Rasulullah pun tinggal, wa nazala alaihi, tinggal bersama dengan Abu Ayyub sebagai tetamu. Maknanya
Unta tu memang diperintahkan duduk situlah. Rumah Abu Ayyub. Fabalagha Abu Ayyub fi dhiyafatihi. Bersusah payahlah Abu Ayyub melayan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tetamu dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tetamu. Di rumah tersebut Rasulullah tinggal di bahagian bawah. Wa kariha Abu Ayyub. Abu Ayyub tidak menyukainya, tidak senang dengannya. Dan dia merasakan berat dia berada di sebelah atas, manakala Rasulullah berada di sebelah bawah. Lalu Rasulullah pun menenangkan dia dengan berkata, "Ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya yang lebih mudah bagi kami dan lebih mudah kepada orang yang datang kepada kami untuk menziarahi ialah kami berada di sebelah bawah." Habis cerita di rumah Abu Ayyub. Sekarang ini cerita tentang pembinaan Masjid Nabawi. Bina'u Masjidil Nabawi wal masakini. Pembinaan Masjid Nabawi dan juga penempatan ataupun rumah-rumah lah, maskan, bina rumah Rasulullah. Rasulullah dan berapa orang isteri kan kena ada maskan lah, tempat tinggal. So pembinaan Masjid Nabawi dan juga tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So binaan daripada bana kan. Bana yabni. Bina. Masdar dia pembinaan bina'un. Wada'a, kan tadi Rasulullah singgah tadi, unta tu di tanah milik dua orang gulam tadi. Dua orang anak yatim tadi. Dan Rasulullah pun memanggil. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamaini, dua orang budak yang yatim itu. Lalu sawama yusawimu, tawar menawar. So Rasulullah menawarkan. Rasulullah menawarkan kepada mereka rumah. So menawarkan sini menawarkan harga lah. Menawarkan harga kepada mereka berdua dengan mirbat dia tadi. Dengan tanah tempat dikeringkan tamar. So Rasulullah menawarkan harga untuk membelinya kepada dua orang gulam tadi, tawar untuk mendapatkan mirbat tadi. Agar untuk ittaqaza yattakhizu, liyattakhizahu, untuk Rasulullah menjadikan tempat itu sebagai masjidan, sebuah masjid. Lalu tu kan, dua orang budak tu pun menjawab, faqala bal, sebaliknya, bahkan sebaliknya. Rasulullah nak tawar beli ni kan. So budak tu kata, sebaliknya kami tidak mau menerima dia sebagai jual beli. Kami nak hadiah aja. Wahaba yahabu, menghadiahkan. So ya ni dia menghadiahkan. Kalau kami nahabu. So nahabu, kami akan menghadiahkan mirbat itu laka, kepada engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kan? Kalau ada ya sini baca ya Rasulah. Kalau tak ada ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu abah menolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menolak ayyaqbalahu. Qabila yaqbalu, menerima. Rasulullah menolak untuk
menerimanya sebagai hadiah daripada minhuma, daripada kedua mereka sebagai hibatan. Menerima tanah itu sebagai hibah, sebagai gift, sehinggalah hatta beta'a. Kalau ba'a jual, kalau ibta'a beli. Sehinggalah Rasulullah membeli mirbat tadi daripada mereka berdua, minhuma. Summa, and then bana, Rasulullah pun membina tempat tadi sebagai masjidan, sebagai sebuah masjid. Wa amila fi, terlibat. Wa amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bina'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam bina'i, pembinaan al-masjidi, pembinaan masjid itu. Fakana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kulu memindahkan. Ini antara aktiviti yang Rasulullah buat dalam pembinaan masjid tu, ialah Rasulullah mengangkat ataupun memindahkan bata-bata. So bata-bata dalam bahasa Arab panggil al-libana, maf'ulun bih. Labin pun boleh baca, libn boleh baca. Libnun sama dengan labinun. Rasulullah memindahkan bata-bata, ini mengangkat bata-bata. Waqtada, iqtada yaqtadi, mengikut. Waqtada bihil muslimuna, orang-orang Islam mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtada bihi al-muslimuna wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam masa pembinaan masjid itu, Allahumma, Rasulullah mengucapkan Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya, innal ajra, sesungguhnya ganjaran kepada amalan ini ialah ajrul akhirati, ialah ganjaran hari akhirat. Dunia ni tak boleh nak balas. Maka ya Allah, rahima yarhamu, farham, maka rahmatilah ya Allah, engkau rahmatilah. Bertemu dengan alif lam bagi bawah. Farhamil ansara, maka hendaklah kamu rahmati golongan ansar, kaum ansar dan juga kaum muhajirin. Wal muhajirata, wal muhajirah. Ansar jamak kepada nasir, penolong itu panggil nasirun. Kalau muhajirah ni asalnya muhajirun. Orang yang berhijrah itu panggil muhajirun. So jamak dia sepatutnya muhajiruna. Ini muhajiruna. Sepatutnya gitu kan? Tapi kenapa dia baca muhajirah? Sebab maksud dia sini ialah kumpulan muhajir. So asalnya al-jama'atu al-muhajirah. Jama'atul muhajirah tu, kumpulan yang berhijrah. So yang ni dihazafkan, tinggal yang ni al-muhajirah. So ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah golongan ansar dan golongan kumpulan yang berhijrah. Wa kana, dan adalah kaum muslimin, kanal muslimuna, khabar kana, masrurina, gembira.
Masrurun. Masrurun. Jamak dia masruruna. Nanti kalau nasab kan waw tu tukar kepada ya kan. Jadi masrurina. Nasab khabar kana. Dan kaum muslimin gembira. Su'ada'a. Sa'id. Bahagia. Dan kaum muslimin gembira dan bahagia. Sa'idun jamak dia su'ada. Di mana mereka yunshiduna, membaca syair, mendeklamasikan syair. Bersyairlah kita kata. Yunshiduna asy-syi'ra. Ansyada yunshidu, mendeklamasikan, mengucapkan, membaca syair. Dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Hamida yahmadu wa yahmadunallaha. Allah maf'ulun bih. Aqama yuqimu, tinggal. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama, tinggal di fi baiti, rumah Abi Ayyuba. Rumah Abu Ayyub, tinggal berapa hari? So kalau hari melibatkan hari, masa kita panggil zaraf kan? Mesti nasab. So sab'ata. Sab'ata. Mudhaf ilaih. Ashhurin. 7 bulan. Hatta, sehinggalah. Bana lahu, sehingga Rasulullah membina untuknya masjidahu, masjidnya, sehinggalah siap masjid Nabawi dan juga tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masakinahu, tempat tinggalnya. Ini guna jamak sebab isteri Rasulullah kan lebih daripada satu. So tempat tinggal tu, biliknya banyaklah. Fantaqala, lalu Rasulullah pun berpindah. Selepas siap tu berpindah, kita panggil intaqala yantaqilu. So fantaqala ila masakinihi, lalu Rasulullah pun berpindah ke rumah-rumahnya, tempat-tempat tinggalnya. Kaum Muhajirin bila tahu Rasulullah berpindah, so ramai-ramailah berbondong-bondong berpindah datang ke Madinah. Wa talahaqa. Talahaqa ya talahaku talahuqan. Berturut-turut. Tak henti-henti. Tak henti-henti datang. Tak henti-henti join. Wa talahaqal muhajiruna. Tidak henti-henti kaum Muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Jadi fa tu mana jadi lam yabqa, tidak tinggal bi di Makkah, di Mekah, minhum, di kalangan mereka, ahadun, seorang pun. Sebenarnya tidak sini kan. So tidak tinggal seorang pun di Mekah di kalangan kaum Muhajirin, melainkan illa, ataupun di kalangan kaum muslimin, illa maftunun, mereka dibala. Mereka dibala. Maftun, dibalai. Dan diau ataupun di mahbus. Illa mahbusun, melainkan dia yang dikurung, yang dipenjarakan. Mahbus. Itu bagi pihak kaum muslimin di Mekah. So yang lain sempat berhijrah, yang tak sempat berhijrah tu ada yang diseksa lah, makna maftun tu. Difitnahkan, artinya di sini diseksa. Dibala dengan berbagai bala, bencana,
seksaan kaum musyrikin dan ditahan, dikurung. Walam yabqa, di pihak Ansar pula, lam yabqa, baqiya yabqa. So nanti bila masuk lam, ya ni dihazafkan. Tinggallah lam yabqa. So tidak tinggal, walam yabqa, yabqa muzakkar, walaupun darun tu muannas. Boleh kerana darun tu muannas ghairu hakiki. Jadi kalau kita mula fi'il dulu, boleh muzakkar. Tapi kalau kita mula darun dulu, kena muannas. So walam yabqa darun, tidak tinggal satu rumah pun, min duri, daripada rumah-rumah. Plural of darun is dur. Tidak tinggal sebuah rumah pun di kalangan rumah-rumah kaum Ansar, Al-Ansari, illa melainkan aslama, masuknya ke dalam Islam, ahluha, penghuninya. So ahlun, penghuni. So ahlun kan gitu kita terjemah banyak kan, makna dia kan bergantung kepada konteks. Ahlun bermakna penghuni, macam penghuni gua. Kalau society, ahli. Ahli kita panggil ahli. Ahli lembaga mesyuarat. Kalau negeri, negara, tempat tinggal, kita panggil penduduk lah. Al-muakhah. Al-muakhatu. Perihal mempersaudarakan. Yang ini mempersaudarakan between muhajirina, golongan muhajirin, wal ansari, dan juga kaum Ansar. Jadi Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan Ansar. Akha, ini fi'il dia, masdar dia sini atas. Akha, mempersaudarakan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan. Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam between al-muhajirina, golongan muhajirin, dan juga between wal ansari. So semuanya dibaca dengan ini, baca bawah bawah kerana dia mudhafu ilaih kepada baina ni kan. Yang ni pun jar ni dengan ya. Akha, dan Rasulullah mempersaudarakan bainahum, antara mereka. Rasulullah mempersaudarakan antara mereka itu atas dasar atas dasar al-muwasati, atas dasar persamaan. Wa kanal ansaru, dan golongan Ansar, tasabaka yatasabaku, berlomba-lomba, yatasabakuna, berlomba-lomba dalam muakhati, dalam mempersaudarakan golongan muhajirina. Sudah berlomba-lomba dalam mengambil saudara lah kan, mengambil muhajirin sebagai saudara. Hatta sehinggalah ya'ulu, ala ya'ulu, membawa kepada, ya'ulu sehinggalah ya'ulul amru, perkara persaudaraan ini telah membawa ila kepada, ini hamzah wasal, ila liqtira'i, membawa kepada pengundian, sampai ke tahap mengundi. Biar aku ambil yang ni, yang jangan ni, yang ni aku punya ni. Yang ni pun nak juga, yang ni aku punya. Ini saudara aku nak ambil dia di rumah aku. So, berebut itu pasal mengundi. Wa kanu, dan adalah mereka, hakkama yuhakkimuna, memberi kuasa. Maknanya golongan Ansar memberi kuasa kepada kepada golongan muhajirin, berhubung dengan fi buyutihim,
berkenaan dengan rumah mereka. Pilihlah rumah mana kamu nak ambil lah. Beri kuasa untuk ambil rumah, untuk tinggal di rumah mana. Wa asasihim, dan asas barang-barang kemudahan dalam rumah dipanggil asas, perkakas rumah. Kemudahan furniture apa semua tu panggil asas. Wa asasihim, dan kemudahan-kemudahan yang ada dalam rumah itu, begitu juga wa amwalihim, harta-harta mereka, biri-biri, unta, kuda, semua kedai, kamu nak ambillah. Harta dan juga tanah kan. Wa ardihim, dan juga memberi kuasa tanah mereka. Ambil tanah mana nak untuk bercucuk tanah, ambil. Dan juga wa qura'ihim. Qura' binatang ternakan tu seperti keldai, bagal, kuda, kambing, semua kita panggil qura'. Wa qura'ihim. Bawah tu qura' bermakna al-qura' yutlaqu 'ala al-khayl, kuda, wal bighal, bagal, dan juga hamir, keldai-keldai. Ada setengah kata campur biri-biri pun. Wa yu'siruna asara. So mereka lebih memilih. Wa yu'sirunahum, mereka memilih golongan muhajirin ala mengatasi anfusihim, diri mereka sendiri. So mereka lebih prefer golongan muhajirin melebihi diri mereka sendiri. Mana kalau berlaku pertembungan di antara kehendak diri sendiri dengan kepentingan muhajirin, maka mereka mendahulukan kepentingan muhajirin. Sehingga kan kadang-kadang dia kata qad yaqulu, seorang Ansar akan berkata kepada lil muhajir, kepada golongan muhajirin, kepada saudaranya yang muhajir, dia kata unzur, tengoklah ni barang ni, dia kata syatra, bahagian, unzur syatra mali, tengoklah bahagian harta aku, yang mana yang kamu rasa sesuai, khuzhu, ambillah dia. Kemudian ini menunjukkan sifat pemurahnya golongan Ansar. Bagi pihak muhajirin, mereka menjaga maruah, menjaga izzah maruah, dan juga kita panggil apa? Izzah, kehormatan diri. So mereka jawab wa yaqulul muhajiru. So ada golongan muhajirin menjawab kepada teman dia tadi, barakallah, terima kasih. Ya, ada juga yang tak ambil pun, dia kata tunjukkan kedai di mana kami nak pergi berniaga. So barakallahu, semoga Allah memberkati laka, kamu. Semoga Allah memberkati kamu pada keluarga kamu, fi ahlika. Semoga Allah memberkati kamu dan keluarga kamu lah maksudnya. Dan juga harta kamu, wa malika. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kamu dan juga keluarga kamu serta harta kamu tu. Wa dullani, dulla daripada dalla ya dullu, fi amal dia dulla, tunjukkan kepada aku, ala suq. Ala tak perlu terjemahlah kan, sebab tunjukkan kepada aku suq, pasar. Aku nak pergi berniaga. Jadi di sini dia kata ada dua unsur lah sini. Satu unsur sifat kasih sayang tu bagi pihak Ansar. Satu lagi bagi pihak muhajirin. Sifat dia sifat menjaga maruah dan kehormatan. Sefakana, maka dia kata daripada pihak Ansar, minal ansari al-insaru. Al-isaru. Ini menunjukkan kasih sayang. Ini kasih sayang. Ini isim kana lah. Sufakana al-isaru, maka kasih sayang datang daripada pihak Ansar. Daripada pihak muhajirin pula, wa minal muhajirina kana at-ta'affufu, jaga maruah. Ta'affuf, menjaga maruah, dan juga wa izzatu, jaga kehormatan an-nafsi, diri. Wallahu a'lam
bis-shawab.